China adalah merupakan sebuah negara maju kerana perkembangan ekonominya yang sangat pesat. Namun setelah dikaji dengan lebih mendalam, didapati bahawa China masih merupakan negara yang sedang membangun. Terlebih dahulu, marilah kita terangkan dahulu perbezaan antara negara maju dan negara membangun. Ianya akan memudahkan lagi pemahaman mengapa negara China masih merupakan negara membangun walaupun merupakan salah sebuah negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia. Istilah negara maju wujud melalui betapa kukuhnya ekonomi sesebuah negara itu. Negara maju tidak akan wujud jika ekonomi mereka tidak kukuh dan tidak mampu menampung seluruh warganya. Setiap penduduk sesebuah negara maju mampu untuk mempunyai pendapatan yang tinggi dan layak untuk memperoleh kemudahan infrastruktur secara sama rata. Malahan, penduduk negara maju mempunyai taraf kehidupan yang baik termasuklah sistem pendidikan dan kemudahan perubatan. Berlainan pula dengan negara membangun. Hanya segelintir penduduk sahaja mampu mendapat kemudahan yang diberikan. Kepentingan sebegini hanya terdapat di bandar-bandar utama dan kawasan-kawasan terpencil tidak mendapat hak yang sama rata seperti yang sepatutnya. Malahan, bukan semua penduduk mendapat bekalan air bersih dan ianya tidak sepatutnya berlaku kerana ianya adalah satu kemudahan asas bagi sesebuah negara. Masalah sebegini dapat dilihat di negara China. Walaupun mereka mempunyai ekonomi yang semakin lama semakin berkembang pesat, namun ianya masih tidak mampu untuk memberikan kemudahan yang sama rata di antara penduduknya. Umum mengetahui bahawa China mempunyai ekonomi yang berkembang pesat dan ramai yang beranggapan ianya akan setanding dengan ekonomi besar dunia seperti Amerika Syarikat, tetapi ianya tidak benar sama sekali. Walaupun terdapat banyak kilang-kilang yang dibangunkan, tetapi ramai pekerjanya tidak mendapat gaji yang setimpal. Pembinaan kilang-kilang ini juga memberikan lebih banyak kesan buruk kepada China dari sudut alam sekitar. China juga terkenal dengan pencemaran tertinggi di dunia disebabkan oleh sektor perindustrian mereka. Hal ini disebabkan kilang-kilang tersebut dibina dengan tidak mengambil kira tentang alam sekitar dan apa kesannya dalam jangka masa yang panjang. Jika mengambil kira dari sudut negara maju, setiap pembinaan yang dilakukan perlu dikaji dengan lebih mendalam. Seperti Jepun contohnya, mereka akan mengkaji dahulu jika kilang yang dibangunkan akan mencemari persekitaran ataupun tidak, di mana perlu dilupuskan bahan buangan kilang dan sebagainya. Permasalahan sebegini akan menyebabkan berlakunya permasalahan yang lain kepada penduduk negara China jikanya ia tidak dibendung daripada awal. Akibat daripada pencemaran yang berlaku, penduduk China mempunyai masalah kesihatan yang sangat serius dan ianya diburukkan lagi dengan perkhidmatan kesihatan yang tidak mampu menampung seluruh China. China masih dikategorikan sebagai negara membangun kerana kemudahan kesihatan yang masih tidak mempunyai perubahan yang sangat drastik. Sebagai contoh, negara Kanada yang merupakan negara maju mampu memberikan kemudahan kesihatan yang sama rata di antara rakyatnya, namun tidak bagi negara China. Kebanyakan rakyat China yang mendapat kemudahan kesihatan dengan mudah adalah lebih tertumpu di bandar-bandar besar seperti Beijing. Doktor-doktor terlatih dan juga peralatan moden hanya terdapat di hospital besar dan tidak terdapat di kawasan luar bandar. Hal ini menyukarkan penduduk luar bandar daripada mendapat rawatan yang sepatutnya apabila mereka jatuh sakit. Malahan, masih terdapat doktor-doktor sukarela yang perlu pergi ke kawasan luar bandar untuk memberikan rawatan kepada rakyat yang memerlukan. Namun begitu, rawatan mereka adalah sangat terhad kerana hanya terdapat merawat pesakit yang biasa sahaja. Hal ini juga menyebabkan kesukaran kepada hospital-hospital besar di bandar. Mereka tidak mampu menampung jumlah pesakit yang ramai dan selalunya pesakit yang mempunyai temu janji dengan doktor perlu menunggu berjam lamanya sehingga sampai giliran mereka. Masalah ini dapat diselesaikan jika kerajaan China menyediakan kemudahan kesihatan yang sama kepada penduduk luar bandar. Jurang antara rakyat juga menyebabkan kemudahan kesihatan sukar untuk diperolehi oleh semua rakyat China. Hal ini kerana China mengamalkan sistem insurans untuk mendapatkan rawatan di hospital. Insurans ini ditawarkan kepada semua rakyatnya melalui kerajaan. Namun, faedah-faedah insurans yang sepatutnya diperolehi tidak dibahagi secara sama rata. Misalnya, di kawasan bandar, penduduk yang mempunyai pendapatan yang tinggi mampu untuk memperolehi kemudahan insurans yang paling maksimal. Tidak bagi penduduk luar bandar atau rakyat yang tidak mampu bekerja. Mereka hanya mampu mendapat insurans yang paling murah dan mendapat rawatan yang biasa sahaja berbanding yang sepatutnya.
Kepadatan penduduk juga merupakan salah satu sebab mengapa China masih merupakan negara yang sedang membangun. Masalah ini menyebabkan China mengeluarkan undang-undang satu keluarga satu anak. Namun, ianya sudah menampakkan kesan yang tidak elok bagi masa depan negara. Jika undang-undang ini masih diteruskan, maka China akan mempunyai warga emas sahaja pada masa akan datang berbanding dengan golongan muda. Hal ini akan menyebabkan China mempunyai masalah untuk membekalkan tenaga kerja manusia untuk menjana ekonomi negara kerana kebanyakannya sudah tidak mampu bekerja disebabkan faktor usia yang semakin meningkat. Kerajaan China perlu menangani masalah ini dengan segera kerana kebanyakan rakyatnya semakin menua dan sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Ianya diburukkan lagi dengan kadar pencemaran yang sangat tinggi di China. Rakyatnya menderita pelbagai penyakit kerana terdedah dengan pencemaran dan mereka juga tidak mendapat rawatan kesihatan yang sewajarnya. Jika China tidak mengambil kadar tindakan dengan segera, pada masa hadapan mereka akan menghadapi kekurangan penduduk untuk terus menjana perjalanan ekonomi negara mereka. Kebanyakan tindakan yang diambil sudah menampakkan kesan, namun bagi penduduknya yang berjumlah 1.4 bilion orang, ianya masih tidak mencukupi. Bagi negara yang sedang membangun, pendidikan merupakan perkara terpenting untuk menghasilkan generasi yang boleh terus menerajui negara pada masa akan datang. China misalnya mempunyai sistem pendidikan yang agak terkenal di seluruh dunia. Kerajaan China memberikan pendidikan asas yang terbaik untuk penduduknya. Namun begitu, terdapat beberapa permasalahan yang berlaku di dalam sistem pendidikan di negara mereka. Jurang pendidikan antara rakyat China agak ketara dan ianya mungkin akan mengambil masa yang lama untuk cuba diperbaiki dan diperbaharui. Maksud jurang pendidikan yang kami ingin nyatakan di sini ialah antara rakyat yang kaya dan miskin. Tidak bagi negara China, jurang di antara rakyat menampakkan kesan yang agak serius di dalam pendidikan negara mereka. Sebagai contoh, sekolah-sekolah di bandar-bandar besar mempunyai kemudahan pendidikan yang sewajarnya seperti bahan pembelajaran dan juga guru-guru yang boleh mengajar pelajar-pelajar di sekolah. Berlainan pula dengan pelajar-pelajar di kawasan luar bandar. Di luar bandar hanya terdapat sekolah-sekolah yang kecil dan ada di antaranya tidak mempunyai sekolah langsung. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar perlu berjalan jauh untuk ke sekolah yang terletak di kawasan yang berlainan daripada kawasan tempat tinggal mereka. Malahan bekalan tenaga mengajar di kawasan pedalaman juga adalah sangat sedikit kerana tidak ramai guru yang diperlukan untuk mengajar di kawasan pedalaman kerana kekurangan sekolah yang disediakan. Hal ini menyebabkan kebanyakan penduduk luar bandar tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya dan akan menyukarkan mereka pada masa hadapan untuk meneruskan hidup. Jika di kawasan bandar, ibu bapa yang berkemampuan akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan mudah dan tidak perlu gusar tentang pembelajaran anak-anak mereka. Malahan mereka juga akan menghantar anak-anak ke kelas tambahan kerana mereka berkemampuan untuk melakukan perkara sedemikian. Jurang pendidikan yang sebegini akan melahirkan generasi yang tidak seimbang dari segi pengetahuan dan akan menyukarkan generasi akan datang untuk mendapatkan pekerjaan kerana tidak mempunyai kemahiran atau kelayakan tertentu. Malahan bagi penduduk luar bandar juga, mereka hanya beranggapan bahawa kanak-kanak hanya perlu membaca dan mengira sahaja kerana mereka lebih diperlukan di kawasan ladang atau kebun untuk meneruskan kehidupan mereka dengan aktiviti bercucuk tanam. Kerajaan China perlulah menyelesaikan permasalahan sebegini kerana ia akan memberikan kesan jangka panjang dan menyukarkan mereka di negara maju pada masa hadapan. China boleh mengambil contoh dari negara Jepun di mana mereka akan mengenakan yuran yang murah kepada keluarga yang tidak berkemampuan dan akan mengenakan yuran yang tinggi kepada keluarga yang mampu. Yuran daripada keluarga yang berkemampuan itu akan digunakan untuk menampung pelajar daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Hal ini akan menyebabkan setiap pelajarnya menerima pendidikan yang sama rata dan tidak akan ketinggalan. China mempunyai penduduk seramai 1.4 bilion orang dan jurang perbezaan antara rakyatnya adalah sangat ketara. Bagi negara maju, jurang perbezaan antara rakyat adalah sedikit kerana kerajaan mereka sedaya upaya menaik taraf kehidupan rakyat mereka supaya menjadi lebih baik. Berlainan dengan negara China yang masih diiktiraf sebagai negara membangun, jurang kehidupan antara rakyat China adalah sangat ketara di antara yang hidup di kawasan bandar besar dan juga rakyat di kawasan pedalaman. Hal ini disebabkan lebih banyak kemudahan dan juga arus pemodenan berlaku di kawasan bandar-bandar besar berbanding kawasan kampung ataupun kawasan pedalaman. Penduduk bandar yang kaya
atau yang hidup sederhana lebih tertumpu di kawasan bandar dan mereka akan mengeluarkan perbelanjaan hanya di kawasan bandar. Hal ini menyebabkan kerajaan China lebih mengambil berat kepada penduduk bandar kerana ianya akan memberikan keuntungan kepada kerajaan. Oleh yang demikian, kebanyakan penduduk luar bandar mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Ada juga sesetengah kawasan pedalaman yang tidak beroleh bekalan elektrik dan juga bekalan air bersih kerana struktur muka bumi yang tidak sesuai dan juga kerana kerajaan mereka menganggap ianya tidak penting untuk dibangunkan. Pemikiran sebegini menyebabkan rakyat di kawasan pedalaman tidak menerima kemudahan asas seperti kesihatan dan juga pendidikan yang sewajarnya diterima dengan sama rata. Bahkan disebabkan hal sebegini, ramai rakyat di kawasan pedalaman banyak ketinggalan dari aspek pemodenan. Bahkan masih ramai rakyat Cina yang masih mengamalkan kehidupan tradisional untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Bagi penduduk yang ingin mengubah kehidupan mereka yang susah, mereka akan berhijrah ke bandar-bandar besar untuk mencari pekerjaan. Namun begitu, peluang pekerjaan di kawasan bandar besar tidak mampu untuk menampung kebanjiran penduduk China kerana jumlahnya yang sangat ramai. Malahan ada penduduk mereka yang menjadi gelandangan kerana tidak mampu untuk meneruskan kehidupan di kawasan bandar atau mendapatkan pekerjaan. Tambahan pula, bila taraf hidup di kawasan bandar adalah sangat tinggi dan kebanyakan penduduk hanya bekerja sepanjang masa untuk meneruskan kehidupan mereka. Walaupun banyak kilang besar dibangunkan di kawasan bandar, namun ianya tidak memberikan pulangan yang besar terhadap pekerjanya. Umum mengetahui bahawa China terkenal dengan barangan murah dan tidak berkualiti yang dikeluarkan oleh kilang-kilang. Hal ini menyebabkan kadar pulangan modal sangat rendah kerana kualiti barangan yang dipasarkan dan menyebabkan mereka tidak mampu membayar gaji pekerja dengan tinggi walaupun mereka bekerja berjam lamanya. Berlainan pula dengan negara-negara besar seperti Korea Selatan yang mengeluarkan barangan berkualiti dengan harga yang mahal tetapi tetap mendapat sambutan kerana kualiti barangan yang dipasarkan adalah berbaloi dengan harga di pasaran. Jurang perbezaan ini sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kerajaan China kerana ianya akan berkait dengan permasalahan yang lain seperti kemudahan pendidikan dan kesihatan yang juga melibatkan penduduk mereka. Saban tahun, kerajaan China dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di negara mereka secara berperingkat. Namun, disebabkan jumlah penduduknya yang sangat ramai, ianya akan mengambil masa yang lebih lama. Malahan, ianya juga akan menjadi halangan kepada mereka untuk menjadi negara maju pada masa terdekat. Kesimpulannya, negara China masih perlu mengambil masa yang lama untuk berubah dari negara yang sedang membangun kepada negara maju. China perlulah mengubah dahulu segala permasalahan yang berlaku di negara mereka kerana mengikut takrif negara maju, setiap rakyat di sebuah negara maju perlulah menerima segala kemudahan secara sama rata dan juga kemiskinan tidak berada pada tahap yang membimbangkan. Ramai pengkaji ekonomi dunia sedang memerhati perkembangan China kerana mereka beranggapan bahawa ianya sebuah negara daripada Asia yang mempunyai potensi untuk menjadi negara gegasi yang mampu menandingi Amerika Syarikat yang merupakan negara utama di dunia. Mungkin satu hari nanti kita dapat melihat kemajuan China dari semua sudut dan bukan hanya tertumpu pada bandar-bandar besar seperti Beijing dan Shanghai sahaja. Tetapi pada masa sekarang, wajarlah kita memanggil China sebagai negara yang sedang membangun.